seterusnya kita lihat bagaimana cadangan sistem belanjawan one line budget ini boleh dilaksanakan ataupun boleh diwujudkan di UKM ya. Kalau kita lihat sejarah perjalanan sistem belanjawan bajet ya, sebenarnya dia berkisar kepada sistem belanjawan yang diguna pakai oleh semua agensi kerajaan yang ada di Malaysia ya. Khususnya kalau kita lihat ya, UKM ni adalah sebagai badan berkanun persekutuan, sebagai salah satu daripada agensi kerajaan yang bernaung di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi sudah semestinya dia mengguna pakai apa acuan-acuan sistem belanjawan yang ada dan dilaksanakan di Malaysia. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, perkembangan bajet ataupun perkembangan praktis sistem belanjawan adalah sistem yang diguna pakai di tanah Melayu lah selepas daripada merdeka ya tahun 1957. Kalau kita lihat mulai tahun 1959, kaedah bajet yang kita amalkan adalah bajet secara tradisional ya, iaitu kita memfokuskan kepada line item bajet ya, tanpa kita memikirkan sangat berkenaan apa hasilnya. Kita minta bajet, kerajaan bagi. Kita minta bajet, kerajaan bagi. Orang tak banyak soal lah. Jadi banyak berdasarkan pada input oriented lah. Ya. Tapi menjelang tahun 1969, kita panggil bajet berdasarkan prestasi. Ya. Jadi kita pada masa itu kita berfikir patut kita persoalkan balik, kita bagi bajet tapi kita tak tahu apa output yang dihasilkan. Jadi dengan itu pada tahun 1969 permulaan kepada bajet yang kita panggil program performance budgeting system ya. Jadi kita melihat apa hasil, apa output yang dihasilkan. Dan kita dikelaskan mengikut program, mengikut aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Kita nak lihat apakah keberhasilan dalam sesuatu perkara yang kita beri bajet berkenaan ya. Jadi selepas daripada tu ini tahun saya buat bajet lah dekat hospital pada tahun 1991 hingga 2010. Dipanggil MBS, Modified Budgeting System ya. Yang ini kita ada satu slogan ya yang kita panggil let's manager manage. Biarkan pengurus kita mengurus, jangan kacau dia. Jadi maksudnya pada tahun ni kita cuba modify balik. Jangan kita beri empowerment, kita beri kuasa kepada pengurus-pengurus ataupun kepada PTJ-PTJ kita, terutamanya yang di pihak kementerian lah, bagi kepada UKM, bagi kepada hospital untuk dia menguruskan bajet dia sendiri. Tapi selepas tu dia ada perjanjian program. Apa yang dijanjikan dalam dia punya program tu. Kemudian dia kena responsible, dia kena menjawab. Sekiranya ada sebarang variant ataupun ada sebarang perbezaan, dia kena explain. Dia kena menjawab. Kenapa tidak capai? Kenapa tidak capai seperti mana yang sepatutnya? Jadi dia kena respon kepada perkara-perkara sedemikian. Jadi perkembangan pada 2011 ya, kalau ikutkan adalah kaedah budgeting sistem yang baru yang kita panggil outcome based budgeting ya, untuk kita melihat outcome, bukan setakat output, kita nak lihat outcome ya. Kalau kita contohnya yang paling mudah, kalau kita bagi duit peruntukan kepada polis katakan ya, dia bukan setakat kita bagi peruntukan sebegitu. Jadi kita nak lihat adakah jenayah ataupun peratusan jenayah berkurang, ataupun tahap keselamatan warga rakyat kita bertambah baik. Itulah dia nak tengok dia punya outcome-nya. Daripada situ barulah dia tengok, dilihat adakah setiap pemberian bajet itu ada value for money untuk setiap output tu, dan kita pun boleh melihat hasil daripada bajet yang kita berikan itu. Jadi sebenarnya
dalam 4 fasa berkenaan, cadangan sistem belanjawan UKM sebenarnya adalah kombinasi kepada 4 fasa berkenaan. Satu proses yang kita laksanakan sebagai satu bajet, kaedah bajet yang terperinci sebenarnya, one-line budget, yang mengambil kira 3 fasa berkenaan, atau 4 fasa berkenaan, dan yang kini kita boleh laksanakan di peringkat universiti sendiri. Jadi ini adalah satu inovasi lah, kalau nak kata one-line budget ni satu inovasi yang kita buat untuk yang kita katakan sebagai satu pengurusan bajet yang kita memberi autonomi yang terkawal, yang kita katakan secara berpandu, ada kriteria yang tertentu untuk kita membantu perjalanan operasi di PTJ, khususnya lah, dan kemudiannya yang penting kat sini adalah ianya bergantung kepada pendapatan. Kita nak padankan antara pendapatan dengan belanja. Berapa banyak pendapatan yang kita perolehi daripada PTJ berkenaan dan berapakah perbelanjaan yang boleh dibuat dengan pendapatan berkenaan. Dan pendapatan itu nantinya akan membantu PTJ untuk melihat kesesuaian program-program ataupun perbelanjaan yang boleh dilaksanakan di peringkat PTJ. Jadi kita nak bagi empowerment kepada PTJ untuk dia berfikir, untuk dia melaksanakan, untuk dia menguruskan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di peringkat PTJ. Jadi seolah-olah PTJ itu adalah satu entiti perniagaan yang mempunyai pendapatan dan juga perbelanjaannya sendiri. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ada 3 komponen utama dalam pengiraan OLB ni, one-line budget ini, dalam fasa 1 ni. Tak tahulah nanti fasa 2, fasa 3 mungkin dia akan ada pengubahsuaian mengikut kesesuaian. Tapi komponen yang utama dalam one-line budget dalam fasa 1 ni, kita mengambil kira 3 komponen yang utama. Satunya adalah apakah pendapatan PTJ? Apakah pendapatan yang digenerate ataupun diperolehi oleh PTJ? Boleh jadi pendapatan itu datangnya daripada yuran pelajar, melalui penganjuran program-program pengajian di peringkat PTJ itu sendiri. Sama ada program itu dalam bentuk program-program pengajian pasca siswazah ataupun pra-siswazahnya. Dan kemudian ianya menjadi hasil pendapatan kepada PTJ berkenaan. Begitu juga penginapan, cas-cas penginapan. Yang ini bukan boleh jadi kepada PTJ dalam bentuk kolej kediaman. Dan juga lain-lain lah. Mungkin boleh jadi sewa, mungkin ada sebahagian PTJ-nya melabur, mendapat hasil-hasil pelaburan. Yang itu akan menjadikan sebagai income atau pendapatan yang boleh kita masukkan sebagai komponen pendapatan kepada PTJ berkenaan. Kemudian komponen yang kedua adalah emolument, belanja emolument. Dia ada 2 kategori, 2 kategori berkenaan dengan belanja emolument ini, iaitu boleh jadi emolument yang untuk kaki tangan tetap, iaitu kaki tangan yang ada warrant peruntukannya datangnya daripada JPA, yang diuruskan oleh sumber manusianya, oleh pendaftar lah. Dan boleh juga yang datangnya daripada kontrak-kontrak, mungkin KQ, yang bergaji hari, bergaji bulan. Yang ini ada kontrak-kontrak ni yang di mana dia bertempoh, mungkin setahun, mungkin 2 tahun dan sebagainya. Jadi yang ini kita ni dalam komponen ini kita masukkan, kita masukkan. Nanti saya detailkan lagi tentang emolument tetap dan kontrak ini, bagaimana one-line budget mengambil kira dalam pengiraan dengan asas-asas penetapan pengiraan yang tertentu untuk kita mengambil kira emolument dalam pengiraan one-line budget ini. Dan yang berikutnya adalah belanja overhead.
Belanja overhead untuk fasa 1 kita mengambil kira perbelanjaan utility iaitu perbelanjaan air dan juga perbelanjaan elektrik, ya. Dan kita akan seboleh mungkin, ya, kita akan mengenakan seminimum mungkin, ya. Dan kalau katakan utility ini adalah satu belanja yang dikongsikan bersama sebenarnya oleh PTJ untuk dia bergerak untuk beroperasi untuk menjalankan perkhidmatan mereka, ya. Dan seterusnya yang kita masukkan salah satunya dalam overhead ini adalah kos penyelenggaraan, ya. Kos penyelenggaraan ini kebanyakannya diuruskan oleh Fasarana, ya. Dan Fasarana ada menetapkan satu kaedah pengiraan bagaimana ruang lantai yang kita nak charge kepada PTJ, ya. Dan satu lagi yang merah ni, perkhidmatan sokongan. Setakat ni kita tak masukkan lagi untuk fasa 1, tapi insya-Allah untuk fasa-fasa berikutnya, iaitu perkhidmatan sokongan ini boleh jadi perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh PTJ antara PTJ dengan PTJ, ya. Tapi untuk fasa yang sekarang ni, fasa 1 ni kita tak masukkan lagi sebab ada pertikaian lah. Ada perdebatan dari segi bagaimana kita nak charge. Jadi kita rasakan buat masa ni kita tak mengenakan lagi, ya, charge berkaitan dengan perkhidmatan antara PTJ, ya. Jadi itu adalah antara komponen-komponen penting, yang 3 komponen penting lah di dalam one line budget, ya. Dan kalau kita lihat ciri-ciri, ya, dalam sistem belanjawan ataupun one line budget ini, kita melihat bahawa kita memfokuskan untuk fasa 1 ini adalah PTJ yang bersifat profit center, ya. Dia boleh jadi sebenarnya PTJ ini boleh jadi profit center, boleh jadi juga mix center ataupun boleh juga jadi cost center, ya. Apa yang dimasukkan profit center ialah PTJ yang mempunyai pendapatan yang kemudiannya kita akan tolak dengan perbelanjaan dan ada boleh jadi menjadi lebihan ataupun defisit, ya. Dan ini kita akan dapat kita menilai keupayaan PTJ berkenaan. Terutamanya yang profit center ni kita sekarang laksanakan adalah PTJ seperti fakulti, ya. Seperti contohnya fakulti pengajian ataupun boleh jadi kolej kediaman, ya, yang ada income generation yang dibuat oleh PTJ berkenaan. Yang mix center ni agak crucial sikit. Tapi kita buat masa ni fasa 1 ni kita tak libatkan lah. Cuma kita kira juga apakah data-data berkaitan dengan pendapatan dan juga perbelanjaannya, ya. Ini mix center ni yang ada ialah institut ataupun pusat-pusat, ya, yang ada yang wujud di UKM, ya. Yang mana income-nya mungkin sebahagiannya datangnya daripada grant industri, datangnya daripada research, ya. Jadi kita tak masukkan buat sementara ini sebab dia punya arah tujunya mungkin berbeza, ya. Kemudian pusat kos, kalau pusat kos tu dia lain sikit lah. Kalau pusat kos tu macam termasuklah di prasarana yang mana PTJ yang memberi perkhidmatan, membantu servis-servis untuk PTJ yang bersifat profit center ni untuk melaksanakan program-program pengajian contohnya, ya. Jadi antaranya prasarana, mungkin perpustakaan, mungkin pendaftar sendiri ataupun pendahari sendiri, ya. Jadi itu antara contoh-contoh PTJ yang mana ianya akan kita ambil kira, ya. Tapi untuk fasa 1 ni kita hanya mengambil kira PTJ yang mana ianya bersifat profit center, ya. Jadi kita akan memberi autonomi, ya, ataupun kuasa secara terkawal ataupun terpandu, Nanti kita lihat bagaimana one line budget ini membantu ataupun mencadangkan, ya, kepada pihak pengurusan bagaimana autonomi yang boleh diberi
bagaimana otonomi yang terkawal dan berpandu ini dapat kita beri kepada PTJ untuk dia melaksanakan operasi-operasi mereka. Jadi kita merasakan ciri ini, one line budget ini sudah mengambil kira secara keseluruhannya, dari segi pendapatannya, dari segi belanjanya, dan boleh melihat ya secara keseluruhan kemampuan PTJ untuk melaksanakan pentadbiran atau urus tadbir mereka sendiri ya. Jadi yang berikutnya adalah tentang sasaran prestasi PTJ ya. Jadi kalau saudara-saudari ataupun rakan-rakan peserta semua tahu ya, kita baru saja mengisi MyKPI kan. MyKPI ya, dan sebahagian daripada kita telah pun melatakan KPI kepada anak buah kita kan. Jadi begitu juga ya pihak pengurusan terutamanya melalui pusat strategi ya, menetapkan juga KPI strategi dan juga KPI pentadbiran ya. Jadi dengan ni kita dapat menilai ya PTJ ini dengan pelataan KPI strateginya untuk kita menilai PTJ itu sama ada dia berada dalam kedudukan yang boleh menghasilkan output yang terbaik ataupun mempunyai prestasi yang cemerlang ya, yang berprestasi tinggi ya. Jadi dengan itu ada satu elemen yang penting iaitu sasaran prestasi oleh PTJ ya. Dan kita dapat sebenarnya mengetahui ya keperluan sebenar PTJ ya, seperti yang saya nyatakan tadi dari segi kemampuan menjanakan hasil, kemampuan untuk dia berbelanja mengikut program-program yang diatur ya. Jadi mereka dapat mengetahui apakah sebenarnya keperluan sebenar PTJ ya. Dan akhirnya kita menyediakan ataupun kita mewujudkan ya satu yang kita panggil budget performance metric model ya. Dalam budget performance metric model ini kita ada 4 kuadran ya. 4 kuadran yang boleh menilai di mana PTJ itu berada ya. Dan metric model ini akan melihat dari segi kebolehan dia untuk melaksanakan program-program ataupun urus tadbir yang dilaksanakan, dan kita boleh memberi satu yang kita katakan pemberian otonomi secara terkawal kepada PTJ berkenaan ya. Nanti kita detailkan apakah kuadran-kuadran yang diwujudkan di bawah budget performance metric model ini.